Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan membicarakan tentang kekeluargaan dalam Islam, di mana Allah Ta'ala telah memuliakan hak wanita di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang bermaksud, isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menunjukkan bahawa hak ketinggian sabit bagi kedua-dua pihak, iaitu suami dan juga isteri. Allah Ta'ala menjadikan wanita itu dalam keadaan yang sempurna, lemah lembut, dan Allah Ta'ala memelihara lemah lembut wanita tersebut, di mana wanita tersebut terdidik untuk menunaikan hak dan janji. Mereka itu pemurah, mereka itu sentiasa berusaha untuk memberi kebaikan kepada anak-anak mereka dan ahli keluarga mereka. Mereka itu amat pengasih dan selalu menghulurkan bantuan. Itu sifat yang ada kepada wanita. Maka Allah Ta'ala telah meningkatkan ataupun memberi kemuliaan kepada wanita tersebut, seperti mana dalam yang telah Allah firmankan, iaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat 187 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menggambarkan bahawa lelaki itu adalah pakaian kepada wanita dan wanita itu adalah pakaian kepada lelaki. Pakaian ini amat erat dan amat dekat dengan badan kita. Kerana apa? Dialah selepas badan kita ada pakaian. Itulah eratnya dan kuatnya pertalian antara pakaian dan juga badan kita. Ibarat itulah yang Allah telah umpamakan sebagai suami dan juga isteri, di mana isteri adalah pakaian kepada suami dan suami adalah pakaian kepada isteri, di mana mereka ini saling lengkap melengkapi, mereka ini saling tahu mengetahui. Kerana apa? Hanya isteri yang tahu apa yang ada dalam pakaian, kan? Dan hanya suami yang tahu apa yang ada di sebalik pakaian isteri, dan hanya isteri yang tahu apa yang ada di sebalik pakaian suami. Kerana terlalu kedekatan mereka itu terlalu erat. Daripada sini kita melihat bagaimana pakaian itu digambarkan juga, pakaian itu dapat menutup badan kita daripada kesejukan ketika hujan yang sejuk ataupun ketika musim salji bagi negara-negara yang ada 4 musim, kan. Jadi badan memberikan isyarat bila sejuk dia mesti memakai baju yang tebal, kerana mereka ini adalah serasi dan saling faham memahami. Dan begitulah juga apabila ketika cuaca panas. Ketika cuaca panas, maka pakaian yang dikenakan juga adalah pakaian yang sempurna, yang selesa, yang sesuai dengan cuaca panas. Jadi badan memahami pakaian dan pakaian juga sesuai dengan badan pada ketika dan cuaca tersebut. Dan pakaian itu juga, kalau kita melihat diri kita sendiri, bila kita nak keluar daripada rumah, kita akan pakai apa? Mestilah kita akan pakai pakaian. Kalau tak pakai pakaian, terbukalah segala aurat kita. Itu aib kita. Kita akan pakai pakaian yang cantik, yang disetrika, yang molek, yang orang kata apa,
tak cantik lah, tak ada kedut-kedut sana sini. Kita akan pastikan pakaian kita tu elok dan cantik. Dan begitulah juga suami mesti memastikan pakaian isteri itu cantik, dan suami juga memastikan pakaian isteri cantik, dan isteri juga memastikan pakaian suami itu cantik, supaya apabila orang melihat tidak nampak segala keaiban, segala kecacatan, cacat cela yang ada di sebalik pakaian tersebut. Dari sini Allah Ta'ala melarang keras kepada wanita-wanita daripada mengata, mengutuk, mengumpat, mengeji, memfitnah, membuka aib suami mereka. Kerana apa? Apabila mereka membuka aib suami, seolah-olah mereka membuka pakaian suami. Jadi nampaklah segala keaiban, segala kecacatan, segala cacat cela, apa semua yang ada dekat badan semuanya nampak. Ibaratnya sebegitu. Jadi kita mesti menutup. Menutup. Pakaian itu menutup badan suami. Jadi isteri itu dia kena menutup, menjaga dan memelihara suami tadi dengan baik. Dia tidak membuka pakaian tadi, bermakna dia tidak membuka dosa suami, dia tidak membuka kesalahan suami, dia tidak membuka ataupun menceritakan kepada orang lain tentang keaiban, dosa, salah silap, keburukan, apa sahaja yang tidak baik tentang suami tersebut. Kerana itu adalah pakaian yang perlu dia jaga, pakaian yang perlu dia tutup. Dan juga si suami tadi tidak boleh dan tidak harus baginya, dan Allah Ta'ala melarang bagi si suami itu juga daripada membuka aib si isteri tadi. Dia tidak boleh menceritakan keburukan isterinya, dosa isterinya, salah silap isterinya, segala keaiban dan segala cacat cela isteri tadi. Dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain, seperti mana kita tengok zaman sekarang ini ada yang suami isteri yang viral dalam FB, dalam Instagram, menceritakan si isteri begini. Dia buka pakaian si isteri. Ibaratnya macam itulah. Dia membuka segala aib isteri tadi. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan supaya suami isteri tadi masing-masing menjaga pakaian masing-masing. Suami menjaga pakaian isteri, isteri menjaga pakaian suami. Kerana apa? Isteri adalah pakaian kepada suami, suami adalah pakaian kepada isteri. Bermakna keduanya mesti saling lengkap melengkapi dan tidak membuka segala kesalahan, kesilapan, segala dosa, segala salah silap, aib buruk, cacat cela, semuanya dipelihara dan dijaga dan tidak dibuka kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain. Kerana itu sepatutnya dan sewajarnya, sewajibnya ditutup. Isteri menutup aib suami, suami menutup aib isteri. Begitulah ibaratnya, suami merupakan pakaian kepada isteri, isteri merupakan pakaian kepada suami tadi. Dan daripada sinilah akan lahirnya sebuah keluarga yang sakinah, yang tenang, yang aman, yang damai, yang penuh dengan rahmah, yang akan dilimpahi dengan rezeki dan rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana suami menjadi isteri, suami menjadi pakaian kepada isteri, kan? Dan juga isteri menjadi pakaian kepada suami. Apabila perkara ini dipraktikkan, diamalkan dengan sempurnanya, maka akan lahirlah sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh sakinah, yang penuh dengan mawaddah, penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usrati jannati, keluargaku adalah syurgaku. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang sakinah, penuh dengan mawaddah dan juga rahmah. Saya ingin menjemput dan mengajak kepada
semua sahabat-sahabat untuk melakukan amal jariah, di mana amal jariah yang kita lakukan pada setiap hari itu adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal jariah tersebut akan menjadi saham bekalan untuk kita di hari akhirat esok, di mana saya ingin mengajak kepada muslimin dan muslimat untuk menginfakkan sebahagian kecil daripada harta muslimin dan muslimat semua untuk pembangunan Ma'had Tahfiz Al-Fadilah, di mana kompleks Ma'had Tahfiz Al-Fadilah kini sedang dalam pembinaan di Kampung Labi, Kuala Nerang, Kedah. Jadi saya amat mengalu-alukan kepada hamba-hamba Allah yang ingin beramal jariah, walaupun kita ini bukanlah kata baik sangat, tetapi dengan sedikit amal jariah yang telah kita lakukan di jalan Allah ini, mudahan Allah Ta'ala menerima ianya sebagai amal kebaikan yang akan menjadi saham kita di hari akhirat esok. Kepada sesiapa yang ingin menginfakkan ataupun memberikan sumbangan, bolehlah bank in-kan kepada akaun yang tertera di bawah. Semoga kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal jariah yang sedikit yang kita lakukan ini. Semoga ianya menjadi saham bekalan untuk kita di hari akhirat kelak. Kalau kita niatkan kepada ibu bapa kita, maka ianya akan menjadi saham bekalan untuk hari akhirat ibu dan bapa kita. Semoga amal kita ini berterusan pahalanya sehinggalah ke hari kiamat, insya-Allah. Semoga ianya memberi manfaat buat kita semua daripada ilmu yang telah saya sampaikan tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.